Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk sekali lagi. Saya tak dapat information sama ada line clear ataupun tidak. Jika sesiapa yang dapat melihat ni, tolong bagi sikit penjelasan sama ada line di tempat anda clear ataupun tidak. Saya tak dapat lagi apa-apa feedback. Mungkin line tak kena go through dan sebagainya. Kalau ada suara dapat jelas ataupun tidak. Alhamdulillah, hari ini Saturday kita bersantai bercakap, ya. Tajuk kita nak cakap ini ialah cukup spesifik. Kebanyakan kita pun dah tahu. Kadang-kadang apa yang kita nak cakap pun kadang-kadang benda yang terdengar tu macam kita tahu. Okay? Seringkali kita pernah lakukan tapi susah kita nak melaksanakan. Jadi saya harap tuan-tuan bersabar sebab ada sikit sini. Okey, saya harap tuan-tuan boleh dengar dengan jelas. Tadi line berkarap. Sekarang ni harap tuan-tuan dah boleh mendengar. Okey. Alright. Hari ni kita sembang-sembang sikit. Hari Sabtu jam pukul 11, 10, 12, 13 minit. Iaitu dengan tajuk kadang-kadang sudah tahu banyak perkara tapi masih tak mampu mempraktikannya. Jadi benda-benda macam ni lah seringkali kita berhadapan. Dan begitu juga kadang-kadang kita coach seseorang tu, he's very intelligent, he knows what is happening, he knows how to do, he can argue and talk, but might come to practical, kita susah nak buat. Ada siapa-siapa pernah lalui? Oh, saya pernah lalui, tuan-tuan, membuat. Memang betul. Itu yang bezanya. Kadang-kadang kita boleh cakap tapi nak buat satu perkara yang lain. Jadi dua dunia berbeza, bercakap dan melaksanakan. Sebab itu ini seringkali berlaku. Setengah orang apabila dia menyampaikan sesuatu dengan lunas dan sebagainya, tapi dia sendiri nak buat tak boleh. Dia kena ada satu cara lain yang boleh membantu dia untuk mempraktikkan apa yang dia perkatakan. Dengan tajuk inilah kita bawa dari sudut developmental coaching, yang mana sebab tu kita boleh membezakan percakapan yang mengandungi kognitif ataupun pemikiran ataupun percakapan yang berteraskan pada social emotional. So dua perkara ni seringkali dia mengganding antara satu dengan lain. Dia interchangeable. Sometimes we can listen it, sometimes we cannot until kita listen it thoroughly. Apabila kita mengatakan sesuatu, sebab perkataan yang tersebut tu dimaknakan sesuatu yang datang dari lubuk hati, ya, terpancar dengan sebutan dalam perkataan, the ways we speak the whole thing. Sebab tu coach dia mendengar dalam bentuk percakapan, conversation. Saya dah terang dah minggu yang lalu, kita boleh tahu maturity seseorang mengikut umur, balik dan sebagainya, we can measure. But in term of kita punya perasaan dan sebagainya, susah kita nak measure. Tapi at a certain stage, right? Certain stage, there are ways that we can detect, we can notice, or certain thing that indicate a person is talking something at a certain level. Seringkali kalau jumpa orang bercakap macam ni, itu yang kita katakan kita menggunakan terlalu banyak logical approach. Logic tu keperluan. Tapi bila nak melaksanakan dia dah hilang logik. Okay? Sebab dia berteras pada kemampuan, capability diri seseorang itu. Iaitu who he is, right? Who he is, that really determine whether dia boleh buat atau tidak. Sebab tu yang kadang-kadang kita bagikan training yang lain. Selepas dia belajar, kita bagi lagi practical, kita bagi lagi mentoring. Itu berlakunya sebab dia adakan khusus training yang relevan untuk mengeluarkan sesuatu yang tersimpan di pemikiran tapi tak mampu kita laksanakan. So dari sinilah kita katakan perkataan yang tersebut tu kadang-kadang logik dia terlalu tinggi daripada peranan kebolehan diri dia, daripada segi capability dia. Dia boleh cakap tapi dia nak buat tak boleh, because dia orang utara kata dia nak buat struktur bahasa gayat ataupun bahasa seriau. Bahasa boleh ke tak boleh? Seringkali kita berlaku gundah gulana. Boleh ke tak boleh? Kadang-kadang tak boleh lah. Kadang-kadang boleh. Kenal lah jumpa dengan member game negatif semua, memang tak jadi. Sebab tu di sinilah terletaknya sesuatu istimewa yang kita lakukan. Banyak perkara kita boleh terang, tapi bila sampai nak menyampaikan, nak melaksanakannya merupakan sesuatu yang kita katakan quite difficult. Rupanya dia ada tahap-tahap. Okay? Kadang-kadang seseorang tu dia mencerita banyak tentang apa yang boleh buat, tapi kita jarang mendengar apa yang dia boleh buat. Dua benda.
Kita kata orang lain buat macam ni, kita tanya apa yang dia boleh buat. Di situ dah berlaku perbezaan. Yang kedua, seseorang tu dia bercakap satu atas apa yang dia fikir boleh, sedangkan diri dia sendiri tak boleh, tak mampu nak buat. Kadang-kadang dia terlampau sangat depend others recommendation, ataupun kita kata dia depend kepada orang lain untuk menjayakannya. Maka di sinilah berlaku jurang. Dan ketiga, sesuatu yang dia buat itu bertetapan dengan diri dia, bertetapan dengan pegangan hidupnya. Ingat saya cakap betul tu, world view. World view diri dia. Yang mana world view diri dia tu tertakluk banyak faktor. Jadi setengah orang dia punya pandangan, saya buat sesuatu atas nilai pahaman yang saya pegang. Sebab tu bila kita coach seseorang tu, kita nak uplift, kita nak tingkatkan kemampuan diri dia dengan kemampuan pemikiran dia. Kadang-kadang terlampau banyak baca dan sebagainya, kita tahu nak buat tak boleh. Sebab tu dalam new teknologi sekarang ni, banyak benda-benda yang dulu kita rasa tak mampu buat, boleh buat. Sebab kemampuan manusia dah come to a certain stage, whereby insyaAllah everything dia kata possible. Jadi sebab tu social emotional diri kita kena seiringan. Too much of talking without doing thing, kita jadi orang kata kita tak boleh nak buat. Sebab tu dia ada dua benda nak melaksanakan. Satu, kita kena sesuaikan. Sebab tu setengah orang kadang-kadang motivation is good, but to a certain stage motivation pun jadi tepu. Kita boleh buat, nak buat banyak projek, kita boleh buat. Tapi bila nak buat, cakap boleh, nak buat tak berlaku. Maka di sinilah pendengaran coach akan membantu. Sebab dia ada sesuatu yang kita katakan blocking, itu dikatakan blind spot. Blind spot ni wujud di pemikiran, tetapi yang paling mustahak ni keyakinan diri. Keyakinan ni terletak pada 5 faktor juga. Setengah orang yakin insya-Allah pada diri dia, dia rasa aku akan usaha, aku akan buat, maka orang ni dia boleh buat. Setengah orang keyakinan bukan pada diri dia, yakinan pada orang lain. Dia yakin pada orang sokong, dia yakin pada orang sokong dia. Orang masuk Facebook, banyak orang suka dia, oh dia kata dia boleh buat. Tetapi bukan orang yang nak buat, tapi dia nak buat. Bila dia nak buat, itu jadi masalah. Sebab dia tak sampai. Ada setengah orang, dia yakin atas prinsip dia pegang, insya-Allah. Dan setengah orang, dia boleh buat. Ingat saya cakap dulu, dalam konsep intelligent ataupun exponential organization, yang mana dikatakan bahawa sesuatu yang dia buat tu kadang-kadang dia boleh, tetapi yang mustahak dia nak tahu apa kebaikan yang dia boleh laksanakan dengan mendapat feedback daripada orang ramai tanpa dia ketahui. Sebab dia punya social emotional boleh berdepan dengan orang no, orang tak setuju dan sebagainya. Jadi nak melaksanakan ni perlu dah di coach. Sebab tu bila kita coach sekurang-kurangnya setahun ataupun 6 bulan sebanyak 12 kali, seminggu sebulan 2 kali, kan, diikuti dengan yang mana dia sendiri kena ambil tindakan. Sebab tu sebagai coaching, kita tak payah suruh orang tu buat, dia sendiri akan buat. Kalau kita coach, kita duk suruh dia buat, we are not coaching, we are mentoring them, because we are showing them what to do. Tetapi selepas kita coach, dia dah buat, dia mai balik kat kita nak membaiki cara sudut dia. Tetapi dari situ maka datanglah the mentoring. Sebab tu coaching dan mentoring tak pernah dipisahkan, dia seiringan. Tetapi pada usaha baru, dia memerlukan mentoring, maka diikutilah dengan coaching. Dan kadang-kadang bila dia ada experience dia, sebab tu dia pergi kepada coaching untuk mempertingkatkan usaha dia. Itu sebanyak sedikit sebanyak rambang saya bagi dalam masa cakap lebih kurang 9 minit, 10 minit. Tapi hari ini saya nak cakap pun tak lebih dari 15 minit. Yang kedua, apa yang kita cakap kadang-kadang dengan usahawan, semua dia datang. Rupanya dia datang kat kita, cuma macam mana dia nak start buat. Yang tu orang kata yang tertunggah, yang dia tertunggu-tunggu. Nak slide sampus, sebenarnya push tu di luar tak berapa kuat. Tapi kalau push dia dari dalam dia, makalah kuat. Maka di situlah kita kata, the eyes cannot see what the mind cannot understand. So, kita nak bagi dia faham. Yang kedua, kita nak bagi dia rasa. Masa dalam coaching tu lah, berlaku sesuatu yang kita tak sangka-sangka. Sebab tu, dia yang dikata aha position, orang putih kata aha tu, dia tak sangka-sangka, weh macam ni kan aku buat. Maka dia tak sabar nak melaksanakannya. That is the biggest motivation for the person. Kalau the last thing kita ingat, kalau kita bagi motivasi dia pun tahan 3 bulan. Lepas tu dia go back to the square one. Tetapi kalau lepas dimotivasikan, ikuti dengan coaching, insya-Allah dia punya peningkatan akan meningkat.
lagi satu yang sering kali saya terangkan ialah bagaimana seseorang tu dia boleh ambil sesuatu terbaik apa yang dia sangkakan. Bila dia explore, dia menghadapi challenge. Because dia kata, challenge is the crucible. This is the crucible of greatness. Bila kita berhadapan dengan sesuatu yang men-challenging diri kita, kalau kita boleh atasinya, maka itulah saya kata sukses tu bukan dia tepu, dia meningkat ke satu tahap yang lebih hebat. Apabila orang dia bercakap, dia ikuti dengan perbuatan, maka berlakulah perkembangan pemikirannya. Itu satu kata dia panggil, dia punya epistemology, pahaman dia, how we see the world, so change according to their age. Sebab tu kalau kita tengok dalam kita dulu sebelum kita masuk belajar dan sebagainya, mungkin kita lain. Tapi as you go along, according to the post that you hold, maka cara you cakap, the group of people you come to know also very important. That's why ada orang kata, orang berjaya, dia suka kawan dengan orang berjaya. Sebab dia tahu kalau jumpa setengah orang, bukan kata dia tak menjumpa orang yang tak berjaya, dia berkawan orang yang tak berjaya, dia tentu orang tu berjaya. Sebab orang yang nak buat sesuatu ni tuan-tuan, dia melihat sesuatu, dia buat, dia usaha, tak berjaya dia buat. Dia tak kata tak boleh buat, dia buat, tak berjaya dia buat lagi. Semua penciptaan yang dilakukan daripada situ. Maka destructive innovation. Sekarang ni orang cakap destructive innovation, tapi destructive it by self, by your own self. This is what we are doing. Okay? Destructive ni ada 2-3 syarikat dah berjaya melaksanakannya, cuma bagi dia nak meningkatkan, right? Saya tahu banyak coaches yang mendengar, sila, ya. Take note, so it's okay because I'm sharing. Saya tidak ada apa nak sembunyi kat tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukannya pandai sangat, alright? Allah lebih maha kuasa, maha mengetahui, lebih pandai. Jadi saya sekadar menyampaikan apa yang saya kata perlu orang tu tahu. Kadang-kadang too much you are talking, not following by action. Macam ni lah orang kata. Kita kira satu benda yang kecil, right? Tapi benda yang besar kita tak tumpu, right? Pembaziran berlaku certain area kita tak nampak. Sebelum kita nak buat disruptive innovation, tengok dulu. Sebab tu nak buat satu, kita tanya diri kita, boleh ke tak boleh? Kalau nak buat juga tak boleh, insyaAllah jumpa the right coach, jumpa the right mentor coach, insyaAllah tuan-tuan akan berjaya. Dan kejayaan anda melepasi anggapan bahawa setiap kejayaan itu meningkat daripada what you expect it to happen. Jadi kalau tuan-tuan rasa benda ni baik, sila share dengan kawan-kawan. Please write your question there. I will reply back in the Facebook. Ada setengah dia akan contact saya. Dan sebenarnya saya welcome lah kalau betul-betul serius nak jumpa buat bincangan. There's no problem. You're welcome because there are many coaches here. Banyak yang bekas-bekas yang saya punya student tu banyak. You're welcome because kalau tidak, maka kalau coach sekali pun tak upgrade dia punya ilmu, anda akan tepu. Bila tepu, that's why kita tak meningkatkan kebolehan kita. Selagi kalau coach berfikir jawapan, maka berlakulah benda yang kita tahu tak boleh buat, maka coach pun tepu. Because at that time you are no more coaching. Because you are searching for the answer. So when you are searching for the answer, you doing consultancy ataupun mentor. A coach is not the one looking for the answer. The coach is listen to the person that's talking to him that need his service to be coached, how to find the right question to help him to understand what he has, what she or he can do. That is the coachnya function. Maka find the right coach, kind of mentor coach, you'll be successful. I believe you can make it. Okay, we see you again. Now it's about 14 minutes. Anything you let me know back. We share again in my next talk on Sembang-Sembang Coach. Saya ucapkan ribuan terima kasih. We see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.